Dalam bab baru, sunnah membanyakkan orang yang menyolatkan jenazah dan membuat barisan-barisan mereka 3 saf atau lebih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada mana-mana jenazah yang disolatkan padanya umat Islam yang telah sampai bilangannya 100 orang. Maksudnya jumlah orang yang salatkan itu adalah sejumlah 100 orang. Kesemuanya nanti akan meminta syafaat dan keampunan baginya, melainkan pasti dia akan mendapat syafaat dan akan mendapat keampunan daripada doa orang yang salat itu. Maka hadis ini menunjukkan bagaimana salah satu kelebihan, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah jadikan solat jenazah mereka itu adalah kunci untuk mengesahkan orang yang meninggal itu antara orang yang berhak mendapat syafaat pada hari kiamat. Siapa saja meninggal, disolatkan jenazah pada dia, dia akan dapat syafaat. Cuma bezanya, kalau yang solat jenazah ke atas dia itu adalah 100 orang. 100 orang. Sebagaimana disebut dalam hadis tadi. Keutamaan dia untuk dia mendapat syafaat itu bukan syafaat Nabi SAW saja, tetapi syafaat daripada orang-orang ahli syafaat yang lain. Maknanya lebih luas ruang untuk dia mendapatkan kelebihan syafaat itu. Dan yang keduanya, hadis ini menunjukkan kalau 100 orang solat jenazah ke atas jenazah tadi, melainkan doa 100 orang itu Allah mustajabkan sebagaimana yang ia doakan pasti akan didapatkan oleh si mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semua tu doa pada si mati Allah akan bagi jika 100 orang solat kepada dia. Itu penting. Maka disebabkan oleh kerana itu, di sini menunjukkan kepada kita salah satu tanda-tanda husnul khatimah juga. Ulama kata tanda-tanda husnul khatimah ni tak semesti orang meninggal boleh sebut la ilaha illallah saja. Sebab tanda-tanda husnul khatimah ni ada ulama kata sebelum meninggal, ada yang kata beberapa ketika saat nak meninggal, ada yang tanda husnul khatimah tu Allah tunjukkan selepas dia meninggal pun ada. Yang kita nampak masa mandi jenazah dia atau masa solatkan padanya, kita terkejut ramai orang. Sebagaimana Uwais Al-Qarni masa dia meninggal dunia, dia ni bukan orang popular, dia orang kampung, orang biasa, bukan orang berada, bukan orang yang ada populariti. Tapi Umar radhiyallahu anhu kata, masa dia meninggal, aku berjalan dan aku melihat ramai orang solat, sampai tidak ada tempat kami berpijak melainkan ada orang yang berjalan. Disangkakan adalah para malaikat yang menyamar menjadi manusia datang salat kepada jenazah dia. Jadi sebab itu tanda-tanda orang yang dapat kematian yang baik juga, bila orang dengar berita dia meninggal, Allah gerakkan hati semua manusia yang kenal dia atau tak kenal dia hadir untuk solatkan ke atas jenazah dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni ada orang yang kita kenal, tak kenal tu pun kita belum tentu datang solat jenazah. Sebab apa nak kata, yang gerakkan hati manusia untuk pergi solat tu Allah. Allah yang gerakkan, bukan kita sendiri.
Kadang-kadang lepas semayang imam okey, lepas ni kita ada solat jenazah, ada orang lepas semayang balik. Bukanlah salah, tapi nak katakan Allah yang gerakkan. Kalau Allah gerakkan orang itu, saya kena semayang ni walaupun saya tak kenal. Kalau dia fikir tentang pahala tadi, lagi satu sebab Allah nak bagi kelebihan kepada orang yang meninggal itu, supaya nak cukupkan kelebihan baginya. Maka disebabkan oleh kerana itu, ulama berpendapat boleh kita melewatkan sedikit pengurusan, boleh kita tangguhkan sedikit ke atas jenazah untuk meramaikan orang yang solat untuknya atau ke atasnya, boleh. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila dia dengar hadis ni daripada Sayyidatina Aisyah, bila anak saudara dia meninggal, dia kira orang yang hadir, 1, 2, 3, dia kira sementara nak bagi orang slow, tunggu lama sikit. Bila cukup 100, dia kata sekarang kita tunaikan solat, sebab nak dapatkan kelebihan hadis ni. Tapi kalau kita tunggu tak sampai 100 juga, janganlah tunggu lagi, semayanglah. Itu bahagian dia lah. Tapi kena ingat, minima dia 40 orang. Sebab ada dalam hadis yang lain Nabi sebut 40 orang. Yang 40 orang tu la yusyrikuna billahi syai'a, orang yang betul-betul baik. Tak payah cukup 100 pun tak apa. Kalau jumpa 40 orang yang baik, ahli masjid, cukup. Tapi kalau 100, itu lagi bagus. Itu lagi afdal. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita berdoalah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala memberikan kemuliaan rezeki pada kita. Ini bukan rezeki ketika kita hidup saja, tapi bagi rezeki pada kita selepas kita mati. Banyak orang minta, ya Allah berilah pada aku rezeki. Rezeki itu merujuk rezeki apa? Rezeki hidup, rezeki harta, rezeki pangkat, rezeki anak, rezeki kesenangan. Orang lupa nak minta rezeki lepas mati tu. Janganlah minta rezeki masih hidup saja, rezeki lepas mati pun minta juga. Minta, ya Allah rezeki selepas aku mati. Pertama, ulama dulu aja, ramaikan orang yang solat jenazah aku, mudahkan pengurusan jenazah aku. Tak ada masalah, van tak rosak, air tak ada, minta Allah mudahkan. Pengurusannya mudah, orangnya ramai. Apa lagi? Antara rezeki juga Allah bagi, kuburnya itu bersebelahan dengan kubur orang soleh. Kita mana tahu kat kubur tu siapa meninggal, jiran-jiran sebelah kita. Sebab ada juga pendapat ulama kata, kamu akan disakiti oleh jiran kamu dekat dunia macam mana kamu disakiti dalam kubur. Bukanlah disakiti, terganggu. Macam mana kita jiran sebelah bergaduh suami isteri, pompang-pompang kita duduk dengar, alamak ini bergaduh lagi lah ni. Macam cerita Piramli tu, nak tidur tak boleh, kerap kawan ni start motor lah tengah malam, kawan ni bergaduh suami isteri, diorang pun tak boleh tidur dalam kubur itu. Elok nak tidur, dia bagus dah, pam rumah sebelah renovate ni. Renovate apa? Kena godam dengan malaikat lah. Mana boleh renovate kubur. Jadi sebab itu minta juga rezeki selepas mati. Ini duduk sibuk lah minta rezeki masa hidup. Bukanlah salah minta rezeki masa hidup tu, tapi selepas mati itu juga kita minta dan pohon pada Allah Subhanahu